Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Syumi Anak Perempuan Sandra Murti dari batch 23 dan ID nombor saya adalah DEM01211060. Di sini, saya ingin membentangkan tentang latihan industri selama 3 bulan iaitu pada 27 Mac hingga 30 Jun. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Zudi bin Haji Abdul Zakaria iaitu Ketua Kastam Daerah Kulim yang telah memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri selama 3 bulan. Lebih-lebih lagi, tidak dilupakan juga ucapan terima kasih ditujukan kepada para pensyarah kolej saya iaitu Mr. Vinod Mohan di atas tunjuk ajar dan panduan yang diberikan oleh beliau dalam menyediakan buku laporan latihan industri ini. Tanpa kerjasama dan sokongan daripada semua pihak, saya tidak dapat mungkin menyiapkan buku laporan latihan industri saya ini. Akhir kata, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat ada secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan buku laporan saya. Sekian, terima kasih. Ini adalah gambar bangunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kulim. Pertama sekali, latar belakang Jabatan Kastam Diraja Malaysia Stesen Kulim. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kulim atau secara ringkasnya JKDM Kulim diwujudkan pada bulan 1984 Jun bagi memenuhi keperluan pengilang-pengilang di kawasan perindustrian Kulim yang mana sebelum ini terpaksa ke pejabat Kastam Sungai Petani untuk berurusan dengan pihak Kastam. Pada asalnya, stesen ini diketuai oleh seorang penguasa Kastam, Encik Darus Mustafa, seorang pembantu rendah pejabat Kastam. Pada masa ini, Jabatan Kastam ini terletak di Lot 2 bangunan di Kedai 2 tingkat di alamat nombor 24, Jalan Bukit Awi 09000 Kulim dan sewanya sebanyak RM2,000 sebulan. Di peringkat awal, penubuhannya aktiviti perkastaman yang dijalankan ini adalah kawalan fizikal 9 buah gudang syarikat iaitu Body Fashion Sendirian Berhad yang mempunyai jualan tempatan. Pada masa ini, pemeriksaan fizikal dilakukan di Kulim manakala duti atau cukai masa dibayar di pejabat Kastam Sungai Petani Kedah. Seterusnya, melalui penambahan warga kerja dan juga perkembangan pesat, aktiviti perindustrian pejabat yang sedia ada menjadi begitu sesak dan tidak kondusif kepada warga kerja serta pelanggan. Justru itu, pihak jabatan juga mula merancang untuk membina bangunan sendiri di atas tanah Lot 2647 Mukim Lunas Kulim dan dimasukkan dalam senarai projek pembangunan Jabatan bagi Rancangan Malaysia ke-7. Misi-misi dan objektif JKDM Kulim. Pertama sekali, misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah Kastam Peneraju Kemakmuran Negara. Misi Jabatan Kastam Diraja adalah memungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang kemakmuran negara. Bukan itu saja, etika perkhidmatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah amanah berkhidmat ikhlas dedikasi iaitu ABID. Slogan Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah berkhidmat memakmurkan negara. Nilai bersama iaitu ISPID ialah integriti, pantas, profesionalism, cekap dan berkesan dan juga dinamik. Objektif JKDM Kulim adalah Jabatan Kastam Diraja untuk membantu melaksanakan dasar pembangunan perindustrian dan aktiviti perdagangan negara dengan cekap dan berkesan dari segi mempermudahkan urusan perdagangan dan juga perindustrian. Seterusnya, untuk memungut cukai tidak langsung dengan tepat, cepat dan berkesan sesuai untuk perkembangan dasar dan strategi percukaian tidak langsung negara. Selain itu, untuk menguruskan dan membangunkan sumber-sumber dalam jabatan iaitu tenaga manusia, kewangan, peralatan yang lengkap dan cekap serta berkesan dengan kemudahan dan perundangan serta prosedur yang terus. Akhir sekali, untuk meningkatkan lagi aktiviti mengesan dan mencegah kegiatan penyelewengan hasil penyeludupan barang-barang berduti import ekspor dan barang-barang yang bertentangan dengan kepentingan negara dari segi keselamatan dan perlindungan sosial. Terdapat 4 cawangan di JKDM Kulim. Yang pertama sekali, cawangan pematuan, cawangan pengurusan sumber manusia, cawangan cukai dalam negeri dan juga cawangan perkastaman. Dalam 4 cawangan ini, saya telah melakukan latihan industri selama 3 bulan di cawangan pengurusan sumber manusia serta cawangan perkastaman.
Apakah tugasan dan tanggungjawab yang diberikan di JKDM Kulim Kedah? Yang pertama sekali, tugasan yang saya buat di cawangan pengurusan sumber manusia adalah seperti fotostat dan juga membuat imbasan dokumen, menyusun dokumen rasmi dan juga menyemak fail tersebut adalah diletakkan pada tag nombor dalam keadaan teratur. Selanjutnya, mengecop terima serta cop minit pada surat masuk, membuat label nombor untuk memudahkan menyusun fail di tempat yang disediakan serta mengecop memo-memo yang ke JKDM melalui via email. Selain daripada itu, saya juga menyusun dan mengemas kini fail peribadi mengikut nama kaki tangan serta mengatur semula kedudukan fail mengikut senarai yang disediakan. Tugasan harian di cawangan sumber manusia juga adalah untuk membantu Puan Nurhida Sahari, iaitu pembantu tadbir. Bukan itu sahaja, saya juga ditugaskan untuk merekod keberkenaan untuk turut mendapatkan pengesahan tersebut. Bukan itu saja, saya juga membantu di lobi utama Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kulim untuk membuat persiapan sempena majlis jamuan hari raya, iaitu menyusun atur makanan-makanan untuk hidangan, menangkap gambar serta merakamkan video serta menjaga gerai makanan kami. Seterusnya, saya juga membantu untuk menghidang makanan dan juga minuman kepada para tetamu, jemputan serta pegawai-pegawai atasan dan juga menjadi urus setiap penyampaian hadiah kepada pemenang serta jemputan cenderahati buat jemputan pertandingan gerai terbaik, pertandingan nyanyian lagu raya terbaik dan best dress. Pada masa yang sama, saya juga ditugaskan di cawangan perkastaman selama 1 bulan. Antara tugasan harian yang telah saya melaksanakan adalah seperti menguruskan hal ehwal pelanggan di kaunter perkastaman yang ingin mengemukakan borang kemas kastam di cawangan perkastaman JKDM Kulim. Cop terima pada borang yang diberi oleh pelanggan seperti surat permohonan kerja lebih masa OT dan juga surat permohonan di kaunter perkastaman dengan mengikut turutan supaya pegawai mudah untuk menyiapkan tugasan tanpa berlaku perselisihan faham dalam kalangan pelanggan. Justru itu, saya juga mengalihkan maklumat ataupun pertanyaan dari penguasa kepada pelanggan dan juga membantu melayan pelanggan yang datang berjumpa dengan pegawai penguasa kastam. Tambahan pula, saya juga dibantu oleh pegawai kastam iaitu Chief Fauzia untuk mengemaskini fail di cawangan perkastaman. Sebagai contoh, saya telah mengemaskini fail-fail kenderaan berkunci, sama ada fail kenderaan yang batal ataupun tidak batal untuk merekod ke dalam sistem komputer, kenderaan yang batal ataupun tidak batal untuk merekod ke dalam sistem komputer dengan menggunakan Microsoft Excel. Maklumat yang diperlukan adalah seperti nama syarikat, nombor kenderaan, tarikh dan tarikh pembaruan, tarikh batal dan nombor trailer. Di samping itu, membantu pegawai cawangan perkastaman untuk menyerahkan fail kelulusan ekspor bahan mentah iaitu EBM kepada semua atasan di cawangan pengurusan sumber manusia iaitu PSM. Tugasan dan prosedur yang perlu dipatuhi di JKDM Kulim selama 3 bulan yang saya telah terlibat adalah terutamanya apabila saya melaporkan diri di Jabatan Kastam Diraja Kulim Kedah, saya telah mendapat taklimat oleh penyelia saya iaitu Puan Amira binti Othman mengenai peraturan dan undang-undang di JKDM Kulim. Hal ini kerana beliau telah menjelaskan waktu operasi JKDM Kulim bagi pelajar praktikum iaitu pada 8 pagi dan hingga 5 petang pada hari Ahad hingga Rabu dan Khamis akan menjadi setengah hari yang bermaksud saya harus bekerja 8 pagi hingga 3:30 petang. Selanjutnya, beliau juga memberi taklimat mengenai tata cara pemakaian di tempat kerja JKDM Kulim. Semasa hari bekerja, saya perlu memakai pakaian rasmi kecuali pada hari Ahad. Hal ini demikian kerana setiap hari Ahad di praktikum di JKDM Kulim haruslah memakai pakaian sukan. Oleh itu, setiap hari Ahad, semua pegawai serta pelajar praktikum perlulah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti seperti bowling, badminton, zumba, bermainan, bowling, bola jaring dan juga sebagainya. Analisis kes, terdapat 3 benda yang saya terdapat analisis, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kepimpinan dan kemahiran menggunakan komputer. Yang pertama sekali, di kolej, kemahiran menyelesaikan masalah dalam akademik adalah bagaimana untuk menjawab itu, cara menjawab soalan semasa melakukan tugasan mengikut keperluan. Justru itu, hanya akademik kokurikulum tambahan bergantung kepada pelajar untuk menyertai kelab atau acara lain. Oleh itu,
syarat untuk tempat kerja, tetapi di tempat kerja terdapat banyak konflik yang akan berlaku dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penting bagi seorang dalam menyelesaikan masalah yang mungkin dan mengenal pasti masalah tersebut. Analisis kedua adalah kepimpinan kemahiran. Kepimpinan adalah kriteria penting bagi setiap pelajar yang menyambung pengajian tinggi. Hal ini kerana pelajar dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan melalui menyertai acara menjadi pemimpin dalam pengacara majlis dalam menyertai pengucapan awam. Akhir sekali, kemahiran komputer. Microsoft Excel. Microsoft Excel dan PowerPoint ataupun Microsoft Word adalah penting dan sentiasa digunakan dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Oleh itu, kemahiran Microsoft Excel, Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint mesti dicengkam sebelum memasuki di tempat kerja. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kulim sering menggunakan Microsoft Excel dalam membuat beberapa dokumen untuk menyemak kelulusan gudang, penghilangan berlesen, GPB dan subkontrak. Apakah strategi atau tindakan yang saya ambil untuk mengatasi masalah ataupun menyelesaikan masalah di atas pengajaran berikut? Baik, yang pertama sekali, tidak dinafikan bahawa saya mendapat banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman sepanjang 3 bulan setelah menjalani latihan industri saya. Penilaian kendiri dari proses pembelajaran yang saya alami adalah saya memerlukan latihan industri di Jabatan JKDM Kulim pada 27 Mac hingga 30 Jun 2023. Terdapat 4 cawangan. Macam saya bagi tahu sebelum ini adalah cawangan pengurusan sumber manusia, cawangan pematuhan, cawangan perkastaman, cawangan cukai dalam negeri. Seterusnya, saya telah ditugaskan untuk bertugas di cawangan perkastaman dalam tempoh 1 bulan pertama dan cawangan pengurusan sumber manusia sehingga menamatkan latihan industri saya. Selanjutnya, saya amat bersyukur dan bertuah kerana berpeluang untuk mendapat Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Kulim sebagai pelajar latihan di cawangan pengurusan sumber manusia. Saya juga dapat mempelajari banyak undang-undang dan peraturan klasifikasi, penilaian dan jenis-jenis gudang. Selain itu, saya seluruh pegawai kastam juga sangat beramah, mesra dan bersemangat untuk menerangkan dan mengajar untuk saya dari segi pengetahuan mereka. Saya juga amat berharap menerapkan sekarang, malah saya percaya bahawa sentiasa menggunakan pengetahuan ini sebaik mungkin dalam kerjaya masa depan saya. Akhir sekali, program latihan industri ini memberi saya peluang yang baik untuk berinteraksi dengan profesional latihan industri serta mengalami sendiri betapa benarnya dunia sebenar berbeza dari teori. Konklusinya, dalam tempoh 3 bulan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia merupakan satu pengalaman yang unik sebagai pelatih. Secara tuntas, saya dapat mempelajari beberapa undang-undang dan peraturan, klasifikasi, penilaian dan jenis gudang yang diketuai oleh penyelia saya dan seluruh pegawai kastam. Bukan itu sahaja, semasa saya menjadi pelajar praktikum dalam organisasi ini, saya juga dapat ditempatkan di jabatan yang berbeza sepanjang bulan. Hal ini kerana berada di unit yang berbeza sepanjang latihan, saya dapat mempelajari skop tugas di setiap cawangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Kulim. Sekian, terima kasih.